Mas. Terima kasih Berhormat Timbalan Speaker memberikan peluang kepada saya untuk turut membahaskan laporan Suhakam tahun 2021-2022. Saya ingin memuji pihak Suhakam yang proaktif dalam menjalankan pelbagai program latihan dan membangunkan modul hak asasi manusia untuk PDRM dan warga pendidik. Latihan berkenaan hak asasi manusia untuk tenaga pengajar perlu dilaksana secara berkala untuk setiap bahagian PDRM yang berkenaan dalam usaha untuk menyelaraskan pemahaman dan pengamalan berkaitan hak asasi manusia sekaligus mengukuhkan keyakinan rakyat terhadap institusi polis negara. Selain memberikan latihan, Suhakam juga perlu dari masa ke semasa melakukan pemantauan dan penelitian terhadap amalan pemeriksaan, tangkapan, penahanan dan soal siasat agar setiap proses siasatan dilakukan oleh PDRM mematuhi prinsip hak asasi manusia. Berhubung dengan pindaan 5 perlembagaan persekutuan hak kepada udara bersih, saya turut ingin mencadangkan ke Suhakam untuk turut diminta oleh beberapa pertubuhan di mana Suhakam telah diminta oleh beberapa pertubuhan berkaitan alam sekitar untuk campur tangan dalam menangani masalah jerubu di negara ini. Saya menyokong cadangan untuk meminda perkara 5 perlembagaan persekutuan bagi memasukkan hak kepada udara bersih sebagai sebahagian daripada hak asasi yang dijamin oleh negara. Rentetan daripada itu, langkah perundangan dan penguatkuasaan yang lebih konkret dapat dilaksanakan bagi menghukum sesiapa sahaja yang menyebabkan pencemaran udara dan fenomena jerubu. Berhubung dengan beberapa konvensyen termasuk ICERD atau ISEC, negara masih bergelut dengan isu tanpa kewarganegaraan yang melibatkan beberapa kategori populasi, kanak-kanak terbiar, orang asli dan pelarian tanpa negara. Persoalan yang perlu diajukan kepada Suhakam dan pihak kerajaan, adakah syur untuk ratifikasi konvensyen ini masih lagi relevan? Kerana kita tahu bahawa kerajaan dalam usaha untuk membuat pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan dengan isu kewarganegaraan ini yang sampai ke hari ini masih lagi menjadi tanda tanya ke manakah hala tujunya. Ya Berhormat Timbalan Speaker, saya juga ingin menyentuh hak rakyat secara keseluruhannya. Di antara lain ialah hak rakyat untuk mendapatkan sebuah keadilan daripada kerajaan yang telah membentangkan manifestonya sebelum pilihan raya. Kita tahu bahawa sebelum pilihan raya ini, rakyat telah dihidangkan manifesto Kita Boleh yang merupakan manifesto yang dicanang oleh Pakatan Harapan di dalam PRU yang lepas. Tetapi apabila menjadi kerajaan, kita tidak melihat bagaimana seriusnya kerajaan untuk menunaikan manifesto ini. Dan ini telah pun mencabul hak rakyat untuk mendapat suatu kerajaan yang menunaikan janji. Saya ambil contoh beberapa poin yang ada di dalam manifesto ini. Mengkaji semula konsesi lebuh raya, di mana harapan menunjukkan komitmen untuk mengkaji semula perjanjian konsesi lebuh raya hingga mencapai pengurangan 18% kadar tol. Sehingga ke hari ini masih belum nampak lagi mana hala tuju kajian terhadap konsesi lebuh raya ini. Yang kita tahu bahawa harga barang semakin naik, tol naik, minyak naik. Itu dialog yang diikuti dengan B-word. Ketua Pesuruhjaya SPRM, pencalonan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dalam manifesto ini perlu disemak oleh jawatan kuasa pilihan raya, pilihan khas parlimen, bipartisan. Tapi kita melihat bahawa pelantikan Ketua Pengarah SPRM baru-baru ini tidak pun melalui daripada parlimen seperti yang dijanjikan. Jadi ini persoalannya. Mana janji yang ditaburkan sebelum pilihan raya? Saya dengar juga kadang-kadang mereka kata bahawa itu manifesto Pakatan Harapan, bukan manifesto semua hari ini kerajaan perpaduan. Buktikan bahawa Barisan Nasional menolak janji ini. Buktikan bahawa parti-parti lain yang ada komponen kerajaan tolak janji ini. Tak tolak pun. Sedangkan Barisan Nasional sudah sudi memasukkan MEFCOM yang mereka sendiri bentangkan. Saya yakin bahawa kalaulah PMX pada hari ini begitu komitmen untuk nak laksanakan janji, saya yakin bahawa kerajaan yang ada tidak ada masalah. Tetapi mereka memilih untuk tidak melaksanakan janji. Peruntukan kawasan sama rata. Harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya parlimen sama rata. Tak laksana sama sekali. Saya ucapkan tahniah YB Muar baru masuk Dewan. Tahniah. Larian 200 km daripada Muar ke parlimen. Satu perkara yang tak bapak kita bayangkan boleh dilaksanakan oleh Muar. Tetapi itulah satu usaha kecil untuk menyedarkan dunia bahawa kerajaan pada hari ini merupakan kerajaan yang tidak adil kepada rakyat. Peruntukan ini telah dijanjikan. Semua wakil rakyat tanpa mengira parti, tanpa mengira apa-apa background politik,
peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui Parlimen dan bukan pejabat Perdana Menteri. Tak laksana sampai ke hari ini walaupun rundingan dibuat. Perolehan awam untuk permintaan sebut harga dan bekalan perlu dibuat dengan jawatan kuasa pilihan khas yang diketuai anggota blok pembangkang pun tak laksana. Yang ada cuma direct award procurement ataupun ringkasan ialah DAP. Jadi ini yang berlaku pada hari ini. Jadi saya terima kasih yang dipertua. Jadi sebagai kesimpulannya bahawa hak rakyat untuk mendapatkan kerajaan yang melaksanakan janji yang ditabur sebelum pilihan raya hari ini sudah diabaikan, dan kita minta Suhakam dan apa jua pergerakan NGO berkenaan dapat bangkit dan menyedari apa yang telah berlaku pada hari ini. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Semah. Saya jemput Yang Berhormat Beaufort.